قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. Bab pada menyatakan orang yang berdoa bagi sahabatnya agar Allah Ta'ala membanyakkan hartanya dan anaknya. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik dan hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Al-Adabul Mufrad, jilid yang pertama, kursi terjemahan. Kita berada pada bab ke-48. Dalam bab 48 ada satu hadis saja, hadis yang ke-88. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمه ادعو الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. Ini hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas ni sebagaimana yang kita maklum, dia adalah merupakan sahabat yang muda usianya, daripada kalangan Ansar. Ketika mana Nabi berhijrah ke bumi Madinah, ke Yathrib pada masa itu, Ummu Anas ni la yatajawazu umruhu 10 sanawat. Umur dia pada masa itu tak lebih daripada 10 tahun. Muda sangat-sangat. Mak dia Ummu Sulaim. Cuma bijaknya mak dia ni, bila mana Nabi sampai ke bumi Madinah, maka dia bawa anak dia ni bertemu dengan Rasulullah untuk dia jadikan anak dia ni salah seorang daripada orang yang berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi Anas ni walaupun usia dia 10 tahun ketika Nabi sampai ke bumi Madinah, kata Anas, ketika mana Nabi masuk ke bumi Madinah, aku tak pernah melihat satu hari yang lebih elok, satu hari yang lebih bercahaya daripada hari ketika mana Nabi sampai ke bumi Madinah.
terlalu gembiranya para sahabat Ansar menyambut ketibaan Rasulullah. Bila Nabi sampai ke bumi Madinah, lalu mak dia Ummu Sulaim datang bertemu dengan Rasulullah. Kata mak dia, ya Rasulullah, hadza Unais. Nama dia Anas, tapi mak dia panggil Unais. Unais ni kita panggil isim tasghir. Isim tasghir ni kata nama yang dikecilkan makna dia untuk menunjukkan perasaan kasih seorang ibu pada anak dia. Walaupun anak tu katakanlah berusia, tapi boleh lagi dipanggil dengan Unais. Nabi panggil Aisyah radhiyallahu anha, ya Uwaish. Itu gelaran. Antara gelaran Humaira. Itu Nabi panggil dengan panggilan isim tasghir. Nak menunjukkan betapa Nabi memanjakan Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun maklum usia di antara Nabi dengan Aisyah jauh beza dia. Tapi Nabi pandai meraihkan orang muda. Jadi kalau tuan-tuan nak kahwin dengan generasi alfa, kena pandai makan sushi. Gitu. Itu isyarat daripada Rasulullah tu. Biasa nak kahwin muda pula, belajar makan aiskrim yau-yau gitu. Mahal tuan-tuan. Satu bekah dia saiz besar tu 20 lebih. Tak apalah, dah bini muda. Yang tua dia tak makan dah, dia makan cakoi. Tu yang tua. Tuan-tuan dah marah muslimat belakang. Sebut contoh kalimah Unais. Bila mak dia datang dan dia beritahu, ya Rasulullah, hadza Unais. Ini anak aku, maknanya anak kesayanganku. Ataituka bih. Aku datang ni, aku bawa dia, yakhdumuk, untuk dia berkhidmat pada engkau. Lalu Nabi terima. Walaupun Anas ni umur 10 tahun. Nak buat apa 10 tahun? Kecil. Lepas tu usia 10 tahun ni, nak suruh dia khidmat apa? Dia pun zaman apa? Zaman bermain lagi. Tapi Anas kata, khadamtuhu fis safari wal hadar. Aku pun berkhidmatlah pada Rasulullah. Sama ada ketika Rasulullah musafir, ataupun pada ketika Rasulullah ada dalam bumi Madinah. Dan kata Anas, wallahi, itu kata Anas, demi Allah, ma qala, tak pernah sekali Nabi kata, li syai'in sana'tuhu, pada perkara yang aku buat, lima sana'ta hakadha, lima sana'ta hadha hakadha, gitu. Kenapa kamu buat yang ni begini, tidak begini? Tak pernah. Nabi kata, Anas kata, Rasulullah berkata kepadaku, kenapa engkau buat yang ni begini, tidak begini. Dan pada perkara yang aku tak buat, Nabi tak kata, kenapa engkau tak buat yang ni begini, bukan begini. Itu kata Anas. Maknanya, Nabi ajar Anas ni macam mana cara dia didik. Tuan-tuan boleh fikir balik. Kita banyak tak kena ni. Orang ni tak kena. Orang tu tak kena. Kita duduk dalam rumah tangga. Bini kita tak kena. Anak kita tak kena.
Jadi Nabi dengan Anas cerita sendiri, Nabi bermuamalat dengan Anas walaupun usia Anas ni 10 tahun. Tapi Nabi layan Anas ni dengan lemah lembut. Sebab tu Anas teringat sangat dia pada Rasulullah, sehingga kan dia pernah sebut, antara wasiat Nabi kepadaku. Ini untung suhbah mendampingi orang alim. Adalah buah-buah kilah dia. Kata Anas, antara wasiat Nabi kepadaku, Nabi kata, ya bunai. Ya bunai ni pun isim tasghir juga. Daripada ibnun, dia jadi bunai. Wahai anak kesayanganku. Itu Nabi panggil pada Anas. Nabi kata, idza dakhalta, apabila kamu masuk ala ahlik, bertemu dengan ahli keluargamu, fasallim, maka berilah salam. Kita balik rumah, buka pintu tu, bagi salam pada ahli keluarga yang ada dalam rumah kita. Rumah kita sendiri. Kita kadang-kadang bagi salam ni bila pergi rumah orang je. Balik rumah sendiri tak bagi salam. Ini Nabi ajar pada Anas, antara wasiat Nabi kata Anas kepadaku, ialah bila engkau balik ke rumah engkau, bertemu dengan keluarga engkau, fasallim, bagi salam. Kenapa? Nabi bagi tahu, dengan salam tu yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Dengan salam tu akan mendatangkan barakah pada engkau dan pada ahli keluarga engkau. Maknanya mengundang barakah. Barakah ni maksud dia an-numu. Ada numu ni maknanya subur. Subur ni maknanya sesuatu yang maknawi. Boleh jadi subur dalam rumah tu. Kasih sayang boleh jadi semakin subur. Rezeki tak banyak, subur dengan barakah. Bermanfaat untuk anak-anak. Walaupun tak banyak, walaupun sedikit, cukup-cukup. Tapi ada barakah pada rezeki tadi. Puncanya Nabi ajar bagi salam bila engkau masuk rumah, maka ia mendatangkan barakah. Begitu juga Anas sebut, Nabi pesan kepadaku, kalau kamu mampu berpagi-pagi dan berpetang-petang. Maknanya kalau kamu mampu pada waktu memulakan pagi dan pada waktu malam, masuk malam. Ni dipanggil tumsi ni, kita masuk waktu malam. Pagi esok dia panggil tusbih. Kita masuk waktu pagi. Kan kita baca asbahna wa asbahal mulk. Petang ni kita baca amsayna wa amsal mulk. Itu maknanya kita berpagi dan kita berpetang. Nabi kata, kalau kamu mampu, in qadirta an tumsi au tusbih. Kamu berada di waktu pagi dan kamu berada di waktu malam, walaysa fi qalbika, dalam hati engkau tidak ada sedikit pun ghishun li ahadin faf'al. Tak ada sedikit pun dalam hati engkau rasa dengki pada manusia, faf'al, maka lakukanlah. Tu Nabi ajar suruh cabut buang dalam hati Anas bin Malik secara khusus. Kita yang dengar wasiat Nabi kepada Anas secara umumnya Nabi ajar pada kita, supaya apa? Berpagi-pagi jangan ada rasa benci pada sesiapa pun. Pada waktu malam begitu juga, habiskan malam kita dengan kita pejam mata tu, jangan ada rasa benci pada sesiapa pun. Tu agama ajar pada kita. Pagi suka semua orang. Siang, malam, begitulah keadaan.
Nabi ajar pada kita supaya kasih dan sayang pada semua hamba Allah. Baik. Itu serba berkenaan dengan Anas. Tuan-tuan nak baca tentang Anas bin Malik ni, ulama tulis buku lah kenaan Anas bin Malik ni. Antaranya Suwar min Hayatis Sahabah. Cerita tentang kehidupan para sahabat. Antara sahabat tu adalah Anas bin Malik. Anas yang kecilnya, maknanya dia Nabi wafat, usia dia lebih kurang baru 20 tahun lebih. 23 lah lebih kurang. Nabi duduk di Madinah 10 tahun, maknanya lebih kurang 20 lebih gitulah usia Anas bin Malik ni. Baik. Jadi dia cerita ni, situasi yang berlaku dalam hadis ni. Anas kata, dakhaltu 'alan nabi. Ada ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata lafaz yang sahihnya ialah dakhaltu 'alan nabi tu, kita boleh faham daripada lafaz tu dia terjemah aku masuk. Aku tu siapa? Anas lah. Bertemu dengan Nabi. Ada ulama yang mensyarahkan lafaz yang sahihnya ialah dakhalan Nabi. Yang masuknya adalah Rasulullah, bukan Anas. Dakhalan Nabi ala Ummi Sulaim. Nabi masuk bertemu dengan Ummu Sulaim, mak kepada Anas. Dalam riwayat lain, pada masa tu bukan setakat Ummu Sulaim, ana wa ummi tu. Ummi itulah Ummu Sulaim tu. Wa Ummu Haram, ada seorang lagi Ummu Haram. Siapa Ummu Haram tu? Khalati. Anti dia. Anti dia ni makcik dia deh. Makcik dia ada sekali masa tu. Anas ada, mak dia ada, lepas tu mak saudara dia ada. Mak menakan tak? Mak menakan. Ada pada masa tu. Dalam riwayat lain sebut, bila Nabi datang ke rumah Anas bin Malik pada masa tu, fa'atathu bitamrin wa sumnin. Lalu Ummu Sulaim, mak pada Anas ni pun bawa hidang, bawa datang kepada Rasulullah dengan tamar dan mentega. Bitamrin wa sumnin. Bila dibawa datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, a'idu sumnakum. Nabi kata, pulangkan baliklah. Maknanya bawa masuk semula lah. Tamar dan juga mentega. Sebab apa? Nabi kata, fa inni sha'im. Kerana aku sedang berpuasa. Jadi Nabi tak nak lah makan tamar dan tak nak makan apa? Mentega lah. Kemudian berlaku apa yang berlaku sebagaimana yang kita duk baca dalam apa yang kita akan tengok dalam hadis ni. Nabi bangun, Nabi duduk di satu sudut rumah Anas bin Malik tu ataupun rumah Ummu Sulaim tu, Nabi mendirikan solat. Dalam hadis ni pun ada persoalan yang ulama bincang. Sebab Nabi datang ni ketika suami dia tidak ada. Yang adanya Anas, yang adanya mak dia, yang adanya mak saudara dia. Nabi datang. So ulama bincang keharusan. Keharusan seorang lelaki datang. Tapi melihat pada keadaan lah. Perbincangan tu panjang lagi lah. Cuma saya sebut sepintas lalu. Lalu kata Anas dalam hadis ni, wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Yang ada pada masa tu ialah aku, kemudian mak aku, ibuku, dan ummu haram. Ummu haram iaitu ibu saudaraku. Khalati maknanya dari sebelah ibu. Kalau dari sebelah ayah dipanggil ammun. Ammun daripada sebelah ayah. Kalau khalun daripada sebelah mak. Khalun pak saudara sebelah mak. Ammun pak saudara sebelah ayah. Ammatun mak saudara sebelah ayah. Khalatun mak saudara sebelah mak. Itu istilah orang Arab. Kita dah uncle lah belakang. Tu orang KL tuan-tuan panggil uncle lah. Baik. Iddakhala alaina, ketika mana Anas kata aku duduk dengan mak dan mak saudaraku, iddakhala alaina, tiba-tiba Nabi pun datang. Faqala lana,
ala usalli bikum. Lalu Nabi pun kata, dalam riwayat lain saya sebut tadi, mak Anas bin Malik nak hidangkan makanan dulu. Dalam hadis yang kita hadap ni, yang kita sedang tengok ni, Nabi tanya tu, ala usalli bikum. Apakah sebaiknya aku bersolat dengan kalian? Pada masa tu kata Anas, wa dzaka fi ghairi waqti salatin. Waktu tu adalah bukan waktu solat fardu. Maknanya Nabi nak sembahyang sunat. Nabi nak sembahyang sunat. Faqala rajulun minal qaumi. Lalu telah berkata seorang lelaki daripada kami. Yang dengar cerita Anas ni lah. Kata lelaki tu, fa aina ja'ala Anasan minhu. Lalu di mana mahu ditempatkan Anas? Ni ulama fiqh ambil. Bila mana sembahyang seorang imam dan ada seorang je makmum, mana nak letak makmum tu? Tengok Nabi letak Anas bin Malik duduk di mana. Walaupun usia Anas tu baru 10 tahun. Fa aina ja'ala Anasan? Faqala ja'alahu an yaminihi thumma shalla bina. Lalu Nabi meletakkan Anas, tempat dia adalah di sebelah kanan Rasulullah. Sebagaimana yang kita maklumlah. Kan, bila kita sembahyang seorang, kemudian makmum ada seorang lagi, maknanya duduk di sebelah kanan imam. Kalau ada ruang lah. Kalau tak ada ruang, duduklah sebelah kiri pun. Cuma keadaan biasa ada ruang, maknanya tempat yang paling afdal seorang makmum dengan seorang imam adalah sebagaimana yang kita maklum, duduk di sebelah kanan imam. Baik, selepas daripada itu, faqala ja'alahu an yaminihi thumma shalla. Selepas meletakkan Anas di kanan Nabi, thumma shalla bina, lalu Nabi pun sembahyang dengan kami. Selepas daripada sembahyang, da'a lana ahlal baiti bi kulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Lalu Nabi pun mendoakan kepada kami ahlul bait. Maknanya seluruh ahli keluarga kami tu Nabi doakan dengan segala kebaikan daripada kebaikan dunia dan akhirat. Lalu Anas pun kata, faqalat Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ni permintaan khusus. Ya Rasulullah, khuwaidimuk. Khuwaidim ni pun isim tasghir daripada khadim. Khadim tu kalimah biasa. Khuwaidim tu dipanggil isim tasghir. Nak menunjukkan tahabbub, nak menunjukkan kasih mak dia kepada Anas bin Malik, ataupun nak menunjukkan kelembutan mak dia bermuamalat dengan anak dia. So dipanggil khuwaidim. Ataupun kata ulama, nak menunjukkan betapa mak dia ni kalau boleh nak menzahirkan betapa dia nak tunjuk yang dia sangat-sangat kasih kepada anak dia, dan begitulah dia harap Nabi juga kasih kepada Anas bin Malik. Sebab tu dipanggil khuwaidim. Lalu mak dia minta kepada Rasulullah, khuwaidimuk, khadammu ya Rasulullah. Kata mak dia, ud'ullaha lahu, tolonglah doakan kepada Allah untuk dia, yakni untuk Anas secara khusus. Sini ulama ambil dalil ni ataupun sandaran keharusan seseorang meminta doa daripada orang yang ada tanda-tanda kesolehan pada dia. Kita tengok seseorang tu ada tanda-tanda soleh pada dia, maka kita bawa anak kita, tolong doa untuk anak saya ni ustaz, boleh ke? Boleh lah. Cuma nak sebutnya, mak Anas bin Malik ni buat macam tu.
Jadi kita boleh ambil daripada perbuatan mak dia Ummu Sulaim ni, buat untuk anak kita, cucu kita. Kalau kita tak ada anak besar-besar dah belakang, nak bawa anak kita yang besar, tak nak lah dia. Bawa pergi tengok wapau agam, dia nak. Bawa pergi jumpa dengan Tok Guru, tak nak lah dia. Bawa mari surau, tak nak dah dia. Yang kecil-kecil tu, cucu-cucu kita, ada ulama besar nak turun. Bila? 25 Oktober, hari Jumaat tu. Mantan mufti wilayah nak mari semayang Jumaat di sini. Bawa anak-anak kita yang kecil lagi, tolong doa Tuan Guru, tolong doa doktor. Dia pun doa. Mudah-mudahan ada barakahnya. Tu husnuzan kita pada dia tu cantik dah tu. Kita tengok dia, ni orang soleh ni, barakah doa dia, kabul doa dia. Doa-doa yang baik mesti daripada mulut dia. Maka husnuzan kita pada dia tu cantik dah. Lepas tu kalau dapat doa pula daripada dia, lagi cantik. Sebab tu orang bawa, kalau tahu para masyayikh mari. Kadang-kadang orang bawa pergi bertemu dengan masyayikh yang datang daripada apa? Daripada bumi Arab dan sebagainya lah. Untuk dapat barakah. Kalau anak kita tu belum ditahnik lagi, suruh tahnik. Kalau dah tahnik dah sekali, suruh tahnik kali kedua. Jangan bawa yang dah ada gigi penuh. Yang tu tak cukup lah sebiji tamar. Bagi burger McD pun habis yang tu. Tapi tuan-tuan ni boykot deh McD. Tuan-tuan kau orang kuat. Cuma nak sebut yang gitu lah. Kalau yang kecil-kecil, suruh ustaz tolong tahnik ustaz. Padahal tahnik dah, tapi nak suruh tahnik sekali lagi. Sebab apa? Nak ambil barakah daripada orang-orang yang berilmu. Baik, jadi Anas bin Malik datang bertemu, Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik ni datang bertemu dengan Rasulullah, minta supaya Rasulullah doa kepada Anas ni dengan doa khusus. Apa Nabi buat? Fada'ali bikulli khair. Lalu Nabi pun mendoakan aku dengan seluruh kebaikan. Doa Rasulullah pula. Kana fi akhiri du'aihi. Tu kata Anas. Akhir doa yang Nabi doakan kepadaku tu, Nabi sebut apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Tu antara doa yang Nabi doa pada Anas bin Malik. Wahai Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya. Tu Nabi doa. Tengok Nabi doa bab harta. Jangan duk kata orang yang berdoa pada Allah minta harta ni, apa langkau ni tamak. Jangan. Jangan gopoh mentang-mentang dia ngaji tasawuf. Ngaji sampai habis dulu. Tengok ni, Nabi doa pada Anas bin Malik ni, suruh perbanyakkan harta. Maknanya mutlakul mal, harta secara mutlak tak salah. Yang salahnya berbeza di antara individu dengan individu. Individu A banyak harta, tapi tak hanyut dia dengan harta. Maka harta tu boleh jadi jalan pahala pada dia. Tapi individu B banyak harta, hanyut sampai perintah yang wajib pun diabaikan. Yang tu jalan dia ke neraka kalau sampai dia tak taat pada perintah Allah dengan sebab harta. Cuma nak sebutnya dari sudut keharusan, harus tak seseorang tu berdoa minta supaya banyak harta? Maka kata ulama harus. Balik malam ni doa, ya Allah, tapi dah bajet dah deh. Bentang dah bajet, sepatutnya doa sebelum bajet hari tu tapi dah bentang dah bajet. Cuma nak sebutnya keharusan berdoa minta banyak harta dan banyak anak. Kata Anas bin Malik, ni dicerita pengalaman dia. Dia kata barakah daripada doa Nabi supaya dia ni banyak harta dan banyak anak. Kata Anas, aku dikurniakan ruziqtu min sulbi. Daripada sulbi aku ni, aku dikurniakan bid'an wa tis'ina. Maknanya 90 lebih anak. Tuan-tuan 10 orang tu berasa banyak dah dia. Anas bin Malik 90 lebih anak dia.
Tapi tidak seorang mak lah. Tidak 4 orang mak. Maknanya lebih daripada 4. Sahabat ni memang gitu. Masalah cerai, kemudian kahwin lain, itu benda yang berlaku di kalangan para sahabat. Tapi tidak cerai macam kita. Cerai macam kita bergaduh. Lepas tu cerita habis, kereta tu aku beli tu. Atas baliklah kawan tu Land Rover, tuan-tuan. Bukan dia orang tahun Melati ke, tuan-tuan? Fatah tu orang tahun Melati kan? Tuan-tuan tak sepanduk kau sokong Fatah. Contoh, tuan-tuan. Kita sebab ada perangai jahat dalam hati. Bercerai, cerita benda buruk. Kawan ni cerita, sebelah sini pun cerita. Para sahabat, kenapa mereka kahwin, kemudian bercerai? Sebab masing-masing nak mendapat zuriat daripada orang soleh. Kesolehan Anas bin Malik yang suhbah dengan Nabi daripada usia 10 tahun. Maknanya 10 tahun dia duduk dengan Rasulullah. Berapa banyak kebaikan yang dia dapat daripada Rasulullah. Dan Anas bin Malik pun, walaupun dia menceraikan isteri dia, kahwin dengan orang lain, anak-anak tersebut tidak terabai begitu. Kita bila bercerai je, bini jaga. Tak jadi gitu agama. Sampai kepada apa? Sampai kena bawa ke mahkamah. Hak penjagaan diberi kepada isteri, tapi si suami wajib membayar nafkah tiap-tiap bulan. Sampai mahkamah kena buat keputusan macam tu. Sebab apa? Culasnya suami nak bayar nafkah. Cuba kalau si suami tu faham agama, maka tak ada masalah. Tak payah masuk mahkamah pun tak apa. Selagi mana dia nama anak aku, walaupun dah bercerai dengan isteri, selagi mana anak tersebut tak bekerja sendiri, maka wajib atas seorang ayah menafkahkan anak dia. Tak payah arahan mahkamah lah. Arahan agama je. Agama ajar lebih awal daripada mahkamah ajar lagi. Tapi dah kita tinggal agama, bercerai je rasa, bukan tanggungjawab aku. Tanggungjawabmu lah anak duduk kamu. Tu timbul isu. Sampai mahkamah kena panggil, bagi amaran dan sebagainya. Sebab kita tak pandai agama. Adapun para sahabat, macam mana boleh jadi sampai 90? Sebab isteri dia ramai. Masing-masing nak melahirkan alim ulama daripada sulbi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab tu tak pelik tok guru ada bini 2-3 orang. Lepas tu bini pula muda-muda yang makan yayau lagi. Yang makan apa? Apa tuan-tuan? Ricis ke apa tuan-tuan? Yang makan apa lagi yang pedas tu tuan-tuan? Maggi pedas tu tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu pula, orang muda yang tahu ni. Bukan Maggi dah dia makan. Tu yang tulisan Jepun tu apa tuan-tuan? Ramen. Tuan-tuan ni. Ramen. Ramen tu ada banyak warna pula. Ada warna pinknya, ada warna hijaunya. Beza ikut kepedasan dia. Tuan-tuan tahu ke? Saya tahu tuan-tuan. Baik. Cuma nak sebutnya ialah bagaimana ulama-ulama dulu ni melahirkan zuriat-zuriat mereka. Bunyi dah tuan-tuan. Baru nak cerita Bak Hadi ni. Isyak ni? Belum lagi dah? Belum ni? Belum. 3 minit lagi. Sini jam Jepun kau awas sikit. Mana tadi tuan-tuan? Jadi lalu Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik dengan doa Allahumma akthir malahu wa waladah. Jadi kalau tuan-tuan nak doa untuk diri sendiri, tuan-tuan tukarlah Allahumma akthir mali wa waladi. Terkejut bini. Akthir mali, wahai Allah perbanyakkan hartaku, daripada lahu tu jadi mali. Gitu. Pandai-pandailah tu kau Tommy. Kalau nak doa untuk jemaah sekali lepas daripada sembahyang Isyak ni, Allahumma akthir malana wa waladana. Gitu. Tu kau Tommy. Kena pandailah ngaji sikit bahasa Arab pandai. Allahumma akthir mali wa waladi. Wahai Allah perbanyakkan hartaku dan anakku. Anak situ boleh juga dengan maksud cucu. Cucu, cicit. Tuan-tuan
umur 70-an dah. Maknanya agak pada anak, cucu. Sebab apa? Tuan-tuan orang soleh, lahir anak-anak soleh. Cucu-cucu pula soleh, cicit-cicit pula soleh. Kan zuriat-zuriat yang soleh tu, tuan-tuan nak hantar ke Palestin. Tak gitu? Tuan-tuan kan orang hijau sini nak hantar ke Palestin. Nak suruh jadi pejuang-pejuang agama. Tapi anak seorang dua. Tak ada gitu. Ramai orang Cina lagi daripada kita orang Melayu Muslim. Yang soleh-soleh, yang baik-baik. Jadi amalkan doa Rasulullah yang Rasulullah baca kepada Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, tidak ada orang Ansar yang paling kaya lebih daripadaku. Barakah doa daripada Rasulullah. Tuan-tuan beramal dengan doa ni, beramal dengan niat. Doa ini pernah diajar oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik, ataupun doa ini pernah dibacakan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik. Maka aku baca juga, ya Allah, sebagaimana kau kurniakan kepada Anas bin Malik, kau kurniakan kepadaku, ya Allah. Gitu. Baik. Habis dari situ akan datang kita tengok hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah.